Bahasa Melayu telah mengalami perkembangan yang dapat dibahagikan kepada 4 peringkat, iaitu Bahasa Melayu Purba, Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden. Bahasa Melayu Purba. Bahasa Melayu Purba merupakan bahasa Melayu yang wujud pada zaman prasejarah yang tidak ada bukti rekod yang bertulis pada masa tersebut. Bahasa Melayu Purba juga merupakan bahasa Melayu terawal yang digunakan oleh kelompok manusia yang mendiami kawasan Nusantara. Kelompok-kelompok yang menuturkan bahasa Melayu Purba merupakan kelompok Melayu Butro. Kemungkinan besar bahasa Melayu Purba ditulis dengan tulisan rencong tetapi dalam jumlah yang terhad dan pada bahan yang cepat luntur dan musnah. Oleh kerana itu, tiada rekod bahasa Melayu Purba secara bertulis yang dijumpai. Pada zaman itu juga, tulisan rencong tidak digunakan secara meluas. Sebaliknya, masyarakat ketika itu lebih suka menggunakan tradisi lisan dari mulut ke mulut. Kedatangan para pedagang dan penyebar agama Hindu bersama bahasa Sanskrit telah membawa perubahan besar daripada bahasa Melayu Purba kepada bahasa Melayu Kuno. Bahasa Melayu Kuno. Zaman bahasa Melayu Kuno pula bermula pada abad ke-4 Masihi, iaitu berdasarkan kepada tarikh yang tercatat pada prasasti Dong Yen Chow. Batu bersurat ini merupakan yang tertua menggunakan bahasa Melayu kuno dan telah ditemui di Teluk Toren, Selatan Vietnam. Bahasa Melayu kuno banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit kerana pada ketika itu pengaruh agama Hindu adalah sangat kuat. Tambahan lagi, bahasa Sanskrit juga mempunyai kedudukan hierarki yang tinggi sebagai bahasa golongan bangsawan. Tulisan yang digunakan adalah tulisan yang berasal dari benua Hindi seperti Devanagari, Vanki, Pallava serta tulisan yang juga berasal dari tulisan India seperti Jawa kuno dan Kawi. Prasasti ini mempunyai banyak kata-kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit, terutamanya pada kata-kata yang berkait rapat dengan kebudayaan India dan agama Hindu-Buddha. Bahasa Melayu kuno tidak mempunyai pengaruh bahasa Arab sama ada dari segi tulisan atau kosakata. Kosakata bahasa Melayu kuno juga masih banyak yang kekal hingga ke hari ini. Penemuan prasasti-prasasti di dalam bahasa Melayu kuno yang meliputi kawasan daratan dan kepulauan Asia Tenggara membuktikan bahawa bahasa Melayu kuno telah tersebar luas pada zamannya yang terdiri daripada beberapa buah kerajaan dan empayar rumpun Melayu seperti Kerajaan Champa dan Empayar Funan di Vietnam, Kerajaan Sailendra di Pulau Jawa, Kerajaan Sriwijaya serta di Kepulauan Riau dan Sumatera. Bahasa Melayu Klasik. Zaman bahasa Melayu Klasik bermula pada awal abad ke-14 hingga abad ke-19, iaitu berdasarkan kepada tarikh yang tercatat pada penemuan prasasti Terengganu. Prasasti ini menggunakan tulisan Jawi sepenuhnya dan mempunyai kata-kata pinjaman daripada bahasa Arab. Pada zaman ini, pengaruh Arab dan agama Islam sangat giat berkembang di Nusantara. Oleh itu, bahasa Melayu Klasik ialah bahasa yang berkembang selari dengan pengaruh agama Islam di Asia Tenggara. Bahasa Melayu ini berkembang pesat pada zaman Kerajaan Melayu Melaka, kemudiannya berpindah ke Aceh dan akhirnya ke Johor Riau. Selain ditulis pada prasasti, tulisan bahasa Melayu Klasik juga turut diabadikan dalam bentuk manuskrip Melayu lama. Jumlahnya amat banyak, iaitu dianggarkan melebihi 12,000 naskah dan kebanyakannya tersimpan di 14 buah negara, terutamanya di barat. Bahasa Melayu Klasik juga turut berperanan sebagai bahasa pentadbiran dan pemerintahan bagi kerajaan serta kesultanan yang terdapat di Nusantara. Bahasa Melayu Klasik telah mencapai puncak keagungannya pada kira-kira tahun 1750 Masihi. Kitab-kitab yang dikarang pada zaman bahasa Melayu Klasik bukan sahaja mengenai agama Islam, bahkan turut meliputi bidang lain seperti sejarah, hikayat, bintang 12, hal ehwal haiwan, perdukunan dan perbuatan Melayu,
pentadbiran dan pemerintahan, falsafah, pengembaraan dan sebagainya. Pada masa tersebut, perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual bahasa Melayu mencapai ke tahap yang tinggi. Bahkan, bahasa Melayu menjadi salah satu antara 6 bahasa dunia Islam selain bahasa Arab, Parsi, Turki, Inggeris dan Hindi. Bahasa Melayu moden. Abad ke-19 telah menyaksikan kebanjiran imigran luar, terutamanya dari China dan India yang dibawa masuk oleh penjajah barat yang menguasai Asia Tenggara. British juga telah menubuhkan pusat-pusat pengajian mengenai bahasa, sastra dan budaya peribumi sebagai contoh di University Leiden, Belanda dan University London, Britain. Hal ini penting buat British untuk mengubah dasar bagi menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Pada masa yang sama, British turut memperkenalkan beberapa teknologi moden seperti alat pencetak termasuk penerbitan akhbar, majalah dan jurnal serta percetakan buku dan kitab. Perkataan-perkataan daripada bahasa barat seperti bahasa Portugis, Belanda dan Inggeris mula meresap ke dalam bahasa Melayu. Semasa Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kesimpulannya, bahasa Melayu telah digunakan di rantau Nusantara sejak zaman berzaman, iaitu bermula dari Kerajaan Champa, Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka hinggalah ke era kemerdekaan yang mewujudkan negara-negara moden di alam Melayu pada hari ini seperti Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Kemuncak perkembangan bahasa Melayu selaku lingua franca di Nusantara juga telah dapat dibuktikan menerusi pengiktirafan UNESCO terhadap manuskrip-manuskrip bahasa Melayu sebagai warisan dunia. Sebagai contoh, Kitab Sejarah Melayu, Kitab Hikayat Hang Tuah serta koleksi surat-surat Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah yang ditulis di dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi. Justeru, bagi menyatukan rakyat negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan bahasa ibunda yang berbeza, sudah pasti penggunaan bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan tunggal perlu dimartabatkan oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengenepikan kepentingan bahasa ibunda kaum yang lain.